Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan sambung soalan yang seterusnya. Agak nampaklah ni cikgu nampak Okay. Ada nak tanya ke soalan ni? Okey ke soalan ni? Boleh. Boleh. Boleh tu boleh ke? Boleh nak tanya tu boleh apa? Boleh. Tak faham Ya. cikgu. Cari julat. Okey. Lupa dalam grup awak tu ya. Okey. Okey, kita akan tengok soalan nombor 9 Okey, sebelum nak jawab, kalau cikgu lah, cara cikgu suka cari dulu maklumat apa yang tu dalam bentuk ayat ke, dalam bentuk gambar rajah ke. Okey, ayat yang pertama yang perlu awak kena faham kat sini adalah integer positif. Integer positif. Yang pertamanya adalah set integer positif yang perlu awak kena faham kat sini. Maknanya kat sini adalah nilai positif sajalah. Iaitu disusun secara tertib menaik. Maknanya disusun secara menaik lah kat sini. Maknanya kalau sini 1, maknanya kemungkinan dekat kotak ni adalah 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya 6. Kotak kat sini mungkin 7, 8, 9, 10. 11, 12. So kemungkinan dah kat sini. Untuk nak jawab soalan kat sini, ada sedikit syarat kat sini iaitu V dengan K adalah integer positif. Maknanya kalau kira dapat negatif tu maknanya tidak diterima lah. Yang boleh diterima adalah positif sahaja. So kita beralih kepada soalan soalan yang pertama ni. Soalan dia nak julat. Julat. Julat K. Apa maksud mode? Apa maksud mode kat sini? Ada nak jawab? Paling keras. Paling keras. Kerak. Kerak apa? Kekerapan. Kurang kata tepat sebenarnya dia adalah kekerapan yang paling tinggi. Memang kekerapan, tapi kekerapan yang paling tertinggi. Yang paling tinggi lah kat sini. Kalau kita tengok, jika move ialah 6. So kekerapan 6 adalah 6 kat sini. Nampak kekerapan paling tinggi 6. So soalannya cari julat K. Apa maksud cari julat K? Cari nilai. Cari nilai lagi. Cari nilai terdekat. Terdekat K. So K duduk kat sini lah. Apa syarat kat sini? Kalau kita baca balik kat sini, iaitu set integer positif. Maka kat sini, set integer positif. Set integer set integer positif kat sini bermaksud nilai yang paling kecil berapa kat sini? 2. Integer positif. Nilai yang paling kecil kat sini berapa? 1 lah. 1. Kosong lah. 1. So termasuk ke kosong? Tak lah. Tak. So kosong. Nilai K, kemungkinan K kat sini sebab dia tidak boleh melampaui apa? Tidak boleh sampai ke 6. So nilai kat sini kalau kita nak jawab iaitu kosong K 6. Sebab apa 6? 6 sebab kekerapan yang paling tinggi. Kalau
K sama dengan 6. So, tak jadi muk lah kat situ. Okey. Boleh Gitu Boleh. gitu je. Sekejap cikgu nak bawa masuk Okay. Ada apa nak tanya kat sini? Ada. Tak bagus. Okay. Okay, soalan yang B2. Apa maksud let andaikan ataupun mengambil kat sini? Apa maksud dia? Ganti K dengan Okey. 7. Ganti K dengan 7. Lagi. Tak apa yang guna. Apa maksud kat sini? Andaikan K adalah 7. K paling kerap lah. K paling kerap. K yang paling kerap. Kat sini benarnya dia pakai syarat lain. Biasanya orang pakai if kan. Sekarang ni pakai let. Biasanya jika. Okay. Biasanya kita pakai jika dalam matematik. Hari ni kita pakai apa? Andaikan. Apa maksud andaikan kat sini? Andaikan kat sini bermaksud mempunyai syarat yang lain. So, syarat yang ni muk sama 6 ni tak terima lah. Kita ambil syarat yang lain iaitu K sama apa? K sama dengan 7. Okey. Bila ada syarat lain, syarat yang sebelum ni terhapus lah. Kalau kita tengok mut ialah 6. So sekarang ni mut 6 ni terhapus dah ni. Maknanya sebab apa? Sebab soalan B ni dia menggunakan syarat yang lain. Itu cara nak baca soalan ni Okey, untuk soalan ni awak kena pandai baca syaratnya adalah syarat lain iaitu apabila K sama dengan 7. Apa maksud K sama 7? Sekarang ni nilai kat sini dah jadi muk dah kat sini. Okey. So soalan kat sini dia nak medium. Apa maksud medium? Paling tengah. Paling tengah. Okey. So yang paling tengah. So dia nak ungkapkan. Kalau ungkapkan tulis baris lah. Kalau boleh. Okey, dalam sebutan apa? Dalam sebutan V. Maknanya V mesti ada dalam pinggiran awak. So kalau nak kira median, awak kena kira jumlah dia semua sekali lah. Contohnya sini 5. Jumlah kekerapan Okey, community code frekuensi. Okey, so 5 tambah 3 dapat berapa? 8 8 tambah 6 dapat berapa? 14. Okey, 14 tambah dengan 7 dapat 21. 21 tambah 2 dapat 23. 23 tambah dengan 5 dapat 28. Okey. Okey, faham sampai kat sini? Faham. Okey, faham. So bagaimana kita nak cari medium? Okey, kita dah ada. Bagaimana kita nak cari medium? Kita dah ada jumlah kekerapan adalah 28. Okey, bagaimana kita nak cari median dia? Bagaimana kita nak cari median dia? Susun lah. Susun mana? Cek ke besar lah. Bukan. Median is middle tak? Median duduk tengah tak? Tambah lelaki Dah bagi susun dulu kan. Okey, sekarang ni apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Dia nombor apa ni? Nombor genap ke ganjil ni? Genap. Genap. So, kalau nak cari median, kita tambah 1 bahagi dengan 2. Okey, nak cari median kat sini bermaksud 28. Okey, tambah dengan 1 bahagi dengan 2. So, dapat berapa sini? 14.5. Bila masuk 14.5, apa maksud 14.5? Dia duduk di 14.5. Kita cari mana 14? Ada tak 14 kat sini? Okey, ada 14 kat sini? Ada kan? 14 duduk di antara apa? 14 duduk antara 14 dengan 21. Dia duduk kat sini. Duduk di antara tengah ni. Okey, so median berlaku kat sini. Okey, nilai yang kita kira adik adalah 14.5.
Okay. Nilai yang kita kira dia adalah 14.5. Okay, boleh situ? Boleh. Okay. 14.5. So, bila dia duduk di antara, okay, bila dia duduk di antara, so kena tambah ni. Tambah bagi 2. Okay, tambah bagi 2. So, kita ada 6 dengan 2V tambah dengan 2. So, kat sini, median kat sini. Okay, median kat sini. Okay, bersamaan dengan 6 tambah dengan 2V tambah dengan 2 bahagi dengan 2. Okay, so aku dapat lebih kurang apa sini? 8 tambah dengan 2V bahagi dengan 2. So kat sini awak pemudahkan Tak? Tak lepak kat sini. Dia boleh apa sini? Aku padang dulu sekejap. Tak V2. Okay. Sorry yang internet hari ni slow sikit hari ni. Tu dia punya tu slow ni. Okay, so kat sini 2 tambah dengan V ya. V kat sini bahagi dengan 2. So dapat apa kat sini? Okay, so dapat dengan V 4 tambah V. So sekejap pangkit jangan tulis ni. Okay, sekejap pangkit jangan tulis lagi ni. Bukan cikgu kata salah. Sebab dia nak apa? Ungkapkan median. Okay, tu cikgu. Okay, Ma, apa yang perlu kena buat, Ma? Ungkapkan median, Ma? Ya, 14.5 sama dengan 4 tambah V. Bukan. Dah ungkap apa tip untuk jawab ungkapkan? Dia mesti tulis dalam sebaris lah. Yelah. So adakah ni sebaris ni? Dah So awak hanya tulis 4 tambah V ni. Ingat jawapan Hakim mesti tulis sebaris. Tapi awak rasa jangan tulis sampai tepi ni awak ubah lah ni. So awak kena tulis apa? Median. Okay, sama dengan 4 tambah dengan V. Okay, ni apa Hakim? Okay, ni apa Hakim? Okay, median 4 tambah dengan V. Jangan tulis 4 tambah V saja. Sebab soalan nak ungkapkan maknanya tulis sebaris. Okay, sekejap slow. Rumah cikgu internet slow sikit, hujan. Okay. Boleh, Bik? Boleh Ego. Boleh. Ada nak benda nak tanya, Bik? Ada Ego. Ada Syah boleh, Syah? Siapa dia? Syed boleh, Syed? Boleh je. Boleh. Okay, next. Soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya pakai pen mana hitam Okay. So, soalan dia suruh cari ni apa? Nilai K. Nilai K, nilai V. Okay, so awak tengok V duduk mana V? V duduk sini Okay, apakah yang awak baca untuk V kat sini? Apakah yang awak boleh baca? Dia bab sekarang ni, dia kata apa? Disusun secara tertib menaik. Apa maksud V kat sini? Ataupun nilai kotak ni? Okay, dia ada dua kemungkinan. Nilai kotak ni bermaksud, okay, nilai dia mesti lebih besar daripada 6. Okay, kemungkinan yang pertama. Sebab dia tertib yang menaik. Ataupun nilai yang kedua, okay, V ni, dia duduk di antara, V lah. 2V tambah 2 ni, dia duduk di antara apa? 2V tambah dengan 2, dia duduk di antara, tak? Sebab dia menaik. Maknanya V ni kemungkinan, ataupun nilai kotak ni, okay, berkemungkinan nilai dia adalah 7, 8, sebab susunan menaik 9. Dia tak akan dapat 6 dan dia tidak akan dapat 10. Boleh? Boleh Boleh. Boleh. So cikgu nak pengiraan. Bila pengiraan sini, okay, soalan ni macam ke soalan trial kita lah. Soalan ada lisa kapek tu. Okay. So kat sini sama juga lah. Kita kena buat dua bahagian. Okay.
Kalau soalan kita antara 8 dengan 10 ke apa? Lupa cikgu. Tapi sini antara 6 hingga 10. Okey, so kita buat dua bahagian lah. Okey, bahagian pertama. Okey, cuma soalan kita ada kuasa 2. Soalan ni tidak ada kuasa 2. Okey, so pindah ni ke sini. Okay, nampak tak? Ni pindah ke sini akan dapat 4 Okey, so 4 bahagi dengan 2 akan dapat apa? Akan dapat 2. Apakah kemungkinan nilai yang ada pada V kat sini? V kat sini bermaksud lebih besar dari 2 lah. Maksud apa? 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6 dan seterusnya lah. Okey, boleh Okey. Lepas tu cikgu ambil yang sebelah kanan lah. Cikgu ambil yang sebelah kanan iaitu 2V tambah dengan 2. Okey, 10. So 2V 8. V sama apa? 4 Apakah kemungkinan nilai V yang akan menurun lah? 2, 1, 0. 1 dan seterusnya lah. Okay, ni adalah nilai V. Kita tengok antara dua ni, yang mana nilai dia sama? Okay. Kita tengok antara dua ni, yang mana nilai dia adalah sama? So kita tengok. Okay, kedua-duanya ada 3. Sini ada 3. Sini pun ada 3. Sini ada tak 2? Tak ada 2 tak? Sini ada 4? Tak ada. So nilai kat sini. Okay. Okey, maka nilai kat sini. Okey, dia nak apa? Cari nilai V. So V sama dengan 3 lah. Yang lebih tepat. Okey, kita tengok. Apabila kita check kalau kita nak semakan. Tadi V dapat 3 Okey, kita nak semak kat sini. Okey, apabila V sama dengan 3, apakah yang berlaku daripada 2V tambah 2? Okey, so kita akan dapat 2, 3 tambah dengan 2. So kita akan dapat apa sini? 3 kali 2 ni 5. 5. So kita akan dapat apa sini? 8. Kita akan dapat 8. So betul ke nilai yang kita boleh guna tu? Boleh tak? Sebab nilai kemungkinan di antara ni nilai yang antara ni adalah 7, 8 dengan 9. So kita dah kira apabila V sama dengan 3, nilai dia adalah 8. Betul lah. Okey, mengikut susunan betul lah. Okey, mungkin 7, mungkin 9. Okey, nilai dia tu. Okey. Sebab kalau soalan ni, kalau soalan kita buat baru ni, Lisa tu kat sini dia ada kuasa 2. Okey, bezanya dia ada kuasa 2. Okey, sini adalah kuasa 2. Kita ada 8 ke 10, dia ingat cikgu. Okey, tapi soalan SBP dia hanya kuasa 1 je. So tidak ada masalah lah, pilih yang mana tepat lah. Okey, tu saya kata, cikgu kata soalan terakhir tengok dulu, tengok banyak kali. Okey, sebab kita nak tengok pattern soalan. Okey, kita nak tengok pattern soalan yang perlu kita kuasai. Okey, boleh soalan ni? Sebelum cikgu pergi selanjutnya. Ada apa-apa nak tanya? Tiada. Bagus. Ifah okey Ifah? Ifah ada? Okey, go. Ada. Ada. Tubik masuk. Lain duk comel ke Fah? Ke ngatuk? Tu Faki lah cikgu. Tu Faki Raifah. Benda? Tu Faki. Faki. Yang ingat kawak. Okey, beres. Salah orang tu. Okey. Suka main cik semua Okey. Next. Bak yang ini slow sangat hari ni. Semalam laju. Okey, diberi satu set data. 2, 6, 8, 3, 10, 5. Okey, apa masuk kuarter yang pertama? Apa masuk kuarter pertama? Kalau you nak guna kuarter pertama, you pakai simbol apa? Q1. Q1. Bagus. Kalau soalan tu tak pakai kuarter pertama, you pakai perkataan Q1. Find the Q1. Maknanya kuarter pertama tu. Mungkin soalan tu boleh tanya gitu.
Okey, syarat nak jadi kuartil yang pertama, apakah yang perlu kena buat? Kita susun secara menaik ataupun menurun lah. Kadang apa boleh buat secara menurun ni? Kebiasaan kita ni adalah kita biasanya susun secara menaik. Okey, contohnya kat sini 2. Okey, disusuli dengan apa? 3, disusuli dengan 5, 6, 8, 10. Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh sampai sini Okey, bila susun macam tu, apakah yang perlu kena cari dulu sebelum kita pergi lebih lanjut? Median. Okey, median. So, kat mana median dia? Sekarang ni ada 6 nombor. So, median dia duduk di antara 5 hingga 5 hingga 6. Okey. So, bagaimana nak cari Q1? Okey, alam. Okey, cikgu susun lalu Tengok cara dia. Cikgu pakai pen biru dulu sekejap nak nampak. Okey, cara dia bila kat sini, okey, antara 5 dengan 6 ini namanya antaranya adalah Q2. Okey. So antara 2 3 ni okey. Antara ni okey, yang ini dinamakan apa? Q1. Okey. Antara 6 8 dan 10 antaranya antaranya kat sini adalah apa? Q3. Cara dia. So Q3 adalah 8, Q2 ni 5 tambah 6 bahagi dengan 2, Q1 adalah 3. Okey, so soalan nak Q1. Cikgu list sudah-sudah. Takutlah soalan nak cari Q1, Q2 ke Q3 ke. Okey, so kat sini kuartil yang pertama Q1 bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 3. Okey, jelas kat sini? Jelas. Jelas Ifah buat Ifah betul salah Ifah? Ha? Ifah buat soalan ni? Tak ke? Tak lagi. Okey. Lepas ni kena ulang balik Kena ulang kaji balik. Okey. Soalan yang seterusnya, tengok dia ada syarat if. Ni biasanya syarat matematik ni, if. Tadi you guna perkataan let ambil. Sekarang ni you guna perkataan if. Itulah syarat dia. Okey, apakah yang berlaku? Nilai set data tersebut didaratkan. Darat dengan apa? Darat dengan 5. Okey, dan kemudiannya ditambah dengan 10. So, kuartil pertama, ingat, kuartil pertama dia mengalami summa operasi. Okey, summa operasi. So, kalau kita tengok dia menggunakan perkataan dah. Dah bermaksud darat 5 dulu. Lepas tu tambah dengan 10. So, kita dah dapat apa ni? Kita dah dapat Q1 sama dengan 3. Okey, so Q1 baharu ataupun new kat sini. Okey. So bersamaan dengan apa? 3 didaratkan dengan 5 dan disusuli tambah dengan 10. So dapatlah 25 kat sini. Okey. Boleh sampai sini? Boleh. Boleh. Ada sebarang pertanyaan? Boleh buka mic tanya. Tanya je. Tak ada Mak ada nak tanya bang? Arman. Beres dah ke? Beres dah. Beres. Okay, next. Yang seterusnya. Okay, ni tajuk apa? Ni bawah tajuk apa? Geometri koordinat. Okay, geometri koordinat. Lagi? Ni dia bawah tajuk apa? Kalau jawab geometri koordinat betul tapi tak cepat. Dia ada satu lagi tajuk yang lebih spesifik. Tajuk apa kat sini yang sebelah? Ifah, tajuk apa Fah? Siapa jawab tu? Sofia. Tak dengar. Sofia. Sofia. Tajuk apa Sofia? Garis lurus. Garis lurus.
Okey, baru jauh dengan tidur Okey, bukan. Sebenarnya tajuk yang lebih tepat kat sini adalah Hukum linear ke? ya, hukum linear. Hukum linear. Betul, gaya lurus pun betul, geometri koordinat pun betul, tapi kita ada satu tajuk yang spesifik kat sini adalah hukum linear. Sebab bagi cikgu kalau awak tahu tajuk senang. Sebab apa? Bila kita dah tahu tajuk hukum linear, okey, sebab kita nak cari kaedah yang paling senang lah. Sebab kaedah ni banyak nak selesaikan. Okey, bila kita tahu tajuk spesifik soalan ni adalah hukum linear, apakah yang perlu kena faham mula-mula? Iaitu Y sama dengan MX tambah C. Betul juga geometri koordinat sebab benda ni belajar dalam geometri koordinat. Okey. So, hukum kita dah tahu bahawa tajuk ini adalah tajuk hukum linear. So, awak kena tahulah. Okey, awak kena tahu apa? Awak kena tahu formula dia. Dah tahu tajuk, tahu formula dia. Okey, apa maklumat yang diberi kat sini? Okey, yang pertama maklumat yang diberi kat sini adalah PQ lah. Okey, kita tengok P dengan Q yang mana kecurunan dia adalah negatif 2 per dengan 3. Okey, maklumat yang pertama yang dibagi. Okey, maklumat yang kedua, apa lagi dia bagi? Kata P terletak di mana? Y per Di titik Y. Okey, ni apa maksud dia? Okey, ni apa maksud dia? Ya ada C lah. Ni adalah C dia. Ini adalah C dia. Okey, ini adalah C dia. Okey, apa maksud negatif 98? Koordinat. Koordinat untuk apa? Q. Dia memang koordinat. Tu koordinat. Koordinat untuk apa? Q. Okey, Najihah bawa masuk. Okey, koordinat untuk apa? Q. Q. Tahu. Lagi-lagi, apa maksud negatif 98 ni? Nampak nak? Nampak tak? Nampak besar sikit. Apa maksud negatif 98? Memang koordinat, betul. Okey, tapi koordinat dia berbeza. So, negatif 9 ni adalah untuk titik X. Betul tak? 8 ini adalah untuk titik Y bahagi dengan X kuasa 2. Ni bagi ni. Nampak Okey, X bermaksud titik dia adalah hitam. Kena pandai baca waktu dulu. Baru boleh selesai ni. Okey, baru cikgu nak jawab soalan. Okey, baru nak jawab soalan ni. Okey, so bagaimana nak jawab soalan ni? Sebab ia banyak cara lah. Kalau cikgu dah tahu tajuk, cikgu guna formula ni je lah. Nak buat benda apa banyak-banyak. Sebab tujuan kita adalah untuk apa? Untuk jawab, untuk mendapat markah semaksimum yang mungkin. Okey, apa maksud Y? Paksi Y. Paksi Y dia bagi apa? Y per X kuasa 2 dia bagi. M berapa M dia bagi? Kecurunan dia bagi apa? Negatif 2 per dengan 3. Paksi X dia bagi apa? Paksi X dia bagi X. Pitasan dia bagi apa pitasan? Pitasan dia bagi P. Okey, so apa yang nak guna kat sini? Oh, soalnya tulisan. Tak cukup dia ruang Sekejap Okey, so titik apa yang kita ada tadi? Iaitu titik negatif 9, 8. Okey, so titik yang kita ada adalah negatif 9 dengan 8. Titik yang kita ada. So masuklah. Y per X kuasa 2 pun masuk 8. Okey, negatif 2 per dengan 3. Okey, X bermaksud apa? Negatif 9. Okey, so boleh cari P kat sini. Okey. Okey, so bagaimana nak cari P? Okey, selesaikan kat sini. Cikgu buat selesai So, sini akan dapat 3 sorry, negatif 3. So, negatif 3 darab dengan 2 akan dapat 6. Okey, maka P adalah 8 tolak 2, 8 tolak 6 lah, 2. Okey, so cikgu buat masuk balik dalam persamaan ni. Okey, dalam persamaan ni, Y dia adalah Y per X kuasa 2. Okey, M dia adalah negatif 2 per dengan 3X. Okey, P dia adalah 2. Okey, boleh?
Okey, baru kita nak tengok soalan. Apa kehendak soalan? Kehendak soalan kat sini adalah apa? Okey, kehendak soalan kat sini adalah ungkapkan Y dalam sebutan X. Ingat, bila soalan ungkapkan ataupun aspek, soalan mesti tulis sebaris. Okey, ingat. Soalan mesti tulis sebaris. So, dia nak Y. Sekarang ni Y per X kuasa 2. So, bagaimana nak buat dia? Ifah, bagaimana nak buat dia, Ifah? Kena Kenapa? kena tu out. Macam Macam apa? Macam-macam. Okey, Bik. Kena buat apa, Bik? Darab X square belaka. Okey, kenapa darab X square belaka? Sebab nak Y saja. Sebab nak Y saja. Betul, Bik? Okey, so semua sekali kena darab dengan apa? X square. Okey, X square. Okey, so bermasuk kat sini. Yes. Darab dengan X square. Sorry, lapar pula. Okey, so sini darab dengan X square. Okey, sini akan darab dengan X square. Ini akan darab dengan X square. Okey, bila X square kat atas ni dengan hak bawah dia terhapuslah. Okey. Okey, so tinggallah kat sini seorang Y. Sini akan dapat negatif 2 per dengan 3. X darab X kuasa 2. So akan dapat apa? X kuasa 3. Boleh? Okey, so sini akan dapat X kuasa 2. Okey, boleh sampai sini? Boleh. Okey, ada nak tanya tak? Ada nak tanya apa-apa tak? Ya, ada. Pik, ada nak tanya apa, Pik? Ada. Tak ada. Pik suka tak? Okey. So, tidak ada apa-apa nak tanya. Ifah ada nak tanya apa, Ifah? ada. Mam? Dah lah. Boleh dah. Okey. Said boleh, Said? Boleh. Boleh Okey. So, sebab kemungkinan cikgu rasa, hukum ini akan masuk kertas 1 satu soalan, kertas 2 satu soalan. So, skor lah kat situ. Sekurang-kurangnya dapatlah 3 markah. Kertas 2 10 markah, kertas 1 ni 3 markah. 13 Okey. So, bagi cikgu ingat elok daripada melakukan kesilapan tu je. Bila mengira lah. Bila mengira. Okey, tengok soalan kereta api ni. Pernah buat ke soalan kereta api ni? Boleh bro. Okey, boleh. Man, tajuk apa bang? Kalau boleh tu tajuk Kebaran sekalian. Kebaran. Ya Allah. Taburan 6. Taburan. Mula-mula. Mula. Tak apa, cuba lagi. Okey, bang. Tajuk benda bang? Emasnya. Janjang ke? Janjang. Kenapa janjang? Ibarat kita kena tahu tajuk dulu baru boleh kita jawab. Tajuk apa ni? Pidato gabungan. Pilih apa dah gabungan. Oh, Najiah ada Najiah okey? Okey you. Okey, pilih atur dah gabungan. Okey, kenapa Ifah kata pilih atur dah gabungan Najiah khabar. Oh, Najiah khabar. Najiah khabar. Okey. Pilih atur dah gabungan. Okey. Apa kata kunci dia? Ifah, apa kata kunci dia? Arrange. Arrange. Apa maksud arrange? Susun. Okey. Mana arrange? Sini Sekejap. Macam mana arrange? They can arrange. Yeah, can arrange. Okey, ataupun kat sini yang berlainan cari bilangan cara yang berlainan yang untuk mereka arrange lah, susun kat sini Okey, apa maksud susun Pik? Pilih. Kena pakai P. Kena pakai P. So soalan ni bermaksud soalan A kita akan pakai P. Soalan B pun kita akan pakai
P. Okay. So semua sekali ada berapa? Ada berapa gerabak? Gerabak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerabak ada 6. So total dia adalah berapa? Total dia adalah 6 lah. Okay. Boleh Salah. 6 ni bermaksud apa? 6 ni bukan total. 6 ni adalah apa? Target. Target. Apa target? Hanya 6 orang je boleh naik kereta api ni ya. Ya. Ya, target. Bukan total Okay, so total dia ni apa? Okay, dalam keluarga tu terdiri daripada ibu. Ibu seorang. Okay, yang seterusnya bapa. Bapa seorang. Okay, dan 4 orang anak. Okay, so ada berapa anak dia? Ada anak yang pertama, ada anak yang kedua, ada anak yang ketiga, dan ada anak yang keempat. Okay. So, sini nama dia total. Baru kita tahu total keseluruhan. Okay, total dia ada berapa sini? 6. Ada 6 orang. Ada ibu seorang, ada bapa seorang, dan 4 orang anak. Okay, 4 orang anak. Okay, baru kita pergi kepada soalan. Tu je maklumat yang nak guna. Okay, tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama ada sedikit syarat. Bapa duduk di mana? Di gerabak yang pertama. Manakala ibu duduk di mana? Ibu duduk di gerabak yang terakhir. Faham tak? Okay, so katakan sini. Okay, cikgu antara kaedah yang cikgu suka adalah buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, cikgu suka buat box lah. Antara kaedah yang cikgu suka lah. Sebab dia ada syarat. Kita memenuhi syarat dia. Bapa duduk mana? Bapa duduk sini. Betul? Ibu duduk mana? Ibu duduk sini. So, tengah-tengah ni siapa duduk? 4 orang anak dia. Mungkin anak yang pertama dulu. Disusuli dengan anak yang kedua. Anak yang ketiga. Dan anak yang keempat. Kemungkinan lah duduk di tengah ni. Okay. So, bapa ada berapa orang semua sekali? Seorang tak? Seorang daripada seorang. So, 1P1 lah. Darab. Okay. Ibu ada berapa orang? Seorang. Seorang daripada seorang. So, 1P1. Okay. Tempat kosong ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita tengok target kat sini sama dengan total kat tahap. So, 4P4. Okay. So, aku dapatlah kat sini 24. Okay, ada benda nak tanya? Bapa 1P1 tu. Dah, ayah ada berapa? Ayah ada seorang. Dah seorang. 1P1. Target dia 6 cikgu. Total dia 6. Total dia 6. Betul, total dia 6. 1 tambah 4 tambah 1, 6 lah. Oh, okey. Sebab ayah duduk depan. Ayah seorang aja. Bukan ayah ada 2 orang sini. Ibu seorang je, bukan ibu ada 2 orang sini. So, kalau ada 2 orang, anak ada 3 orang, jadi 4P3 lah. mana tengah ni? Kalau ayah ada 2 orang, anak ada 3 orang. Ayah ada 2 orang. Anak ada 3 orang. Ibu ada apa orang? Ibu seorang. Mak dia seorang je lah. Okey, gini. Ayah ada 2 orang. Faham? Bahaya mak dia kahwin 2 kan? Okey. Sekejap. Situasi dia. Okey, dia ada gerabak masih lagi 6. Ya. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, situasi dia. Okey, bapa ada 2 tak? Ya. Okey, bapa ada 2. Okey, dia duduk sini. Okey. So, ibu ada berapa? Ibu seorang. Ibu seorang. Ibu ada seorang. Anak dia berapa? Anak 4 orang. Anak 4 orang. Okey, anak 4 orang So, Jadi bapa syarat dia... dia sama tu. Syarat dia sama dengan soalan tu. Syarat dia sama. Mana boleh sekarang ni awak mereka syarat dah ni. Syarat dia lain kan tu.
Jadi lain lah. Bukan jawapan dia sama, tapi pengiraan dia lain. Okey. Okey, sebuah keluarga terdiri daripada ibu bapa. Kalau, katakan awak nak ubah syarat dia. Katakan soalan dia ubah gini lah. So bapa ada berapa? 2 lah. So 2/1. Ibu ada berapa? Ibu ada 1. 1/1. Cikgu satu tengah duk ni bawah tu nama dia tu. apa dia? Satu duk bawah. Dia target ke total situ. Sini. Sini adalah target. Ini adalah total. Sorry, ini adalah total, ini adalah target. Target ni. Target di misi sama dengan apa? Misi sama apa yang boleh susung ni? 1, 2, 3. Sekarang ni dia nak naik gerabak ni. Dia nak naik kereta api Bila nak naik kereta api, 6 orang je boleh muat. Dah lah 6 orang. Keluarga tersebut pun ada 6 orang juga. Semua seseorang. Cuma dia ada sedikit apa? Dia ada sedikit ni lah. Sedikit syarat. Macam ke syarat yang pertama, ayah duduk depan, mak duduk belakang kali. Okey, boleh? Boleh. Kita tengok syarat yang kedua. Cikgu aku alah ni. Takut lah. Ada keliru bila nak jawab soalan ni mesti memenuhi syarat. So cara nak jawab tu banyak, ada satu cara ni, tapi cikgu suka guna cara ni lah, senang. Cikgu takut tunjuk 2, takut opening lah. Tengok syarat. Dia ada satu guys, satu sini adalah 432, 432, satu sini adalah 1. Ada cara satu je lah. Tapi hak tu kena faham betul-betul tu. Cuma cikgu suka buat kaedah box kat sini, senang nak tengok. Tengok syarat yang kedua, tengok soalan B. Soalan B kita tukar colour warna. Boleh ambil Boleh ke? Boleh. Ifah boleh Ifah? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Tengok syarat B. Ibu bapa. Apa maksud ibu bapa? Dan anak bongsu mesti duduk di dalam 3 gerabak yang berterutan. Apa maksud yang berterutan ni? Apa maksud ibu bapa? Ya jadi 2 orang lah. 2 orang lagi. Apa maksud ibu bapa? 2 orang, apa maksud anak bongsu? Pak. Ibu seorang, bapa seorang. Anak bongsu seorang. Epak. Apa jadi epak? Epak anak bongsu juga. Mana ada epak. Anak yang keempat baik. So kat sini awak tengok saya. So kat sini Syafiq kata ada ibu, ada bapa, ada A4. A4 ni anak yang terakhir maknanya. Apa maksud? Mesti duduk di dalam 3 gerabak yang berterutan. Apa maksud dia? Maknanya kalau alih tempat lain pun dia duduk 3 orang kok. 3. Ayat yang kita guna dalam kelas apa? Ayat apa yang biasa kita guna dalam kelas? Sekaligus. Bisa tak? Sekaligus. Ayat yang biasa kita guna dalam kelas, Fah? Ayat apa? Najihah. Ayat apa Najihah? Suara sekali lagi ni. Ayat apa, Bang? Najihah, ayat apa? Dah ingat cikgu. Dah ingat cikgu. Ayat kursi. Ayat kursi. Ayat dia adalah sebelah menyebelah. Ayat dia adalah sebelah menyebelah. Ayat yang biasa kita guna adalah duduk antara sebelah menyebelah. Tapi ayat ni dia guna berturutan. Mesti berturutan. Berturutan ataupun sebelah menyebelah, hari tu cikgu khabar dia kena ikat. Kita kena ikat dia. Sebab dia mari mana-mana pun dia akan mari stokor. So ibu, bapa dan anak yang keempat. Kita ikat dia.
Sebab hari tu cikgu kata ikat. Bila guna perkataan ikat, sebelah menyebelah. Okey, so hari ni tak boleh guna perkataan sebelah menyebelah sebab ayat yang digunakan kat sini adalah duduk mesti duduk dalam gerabak tu secara berturutan. Berturutan tu maknanya sebelah menyebelah lah situasi dia. Maknanya 3 orang ni, kalau ia duduk tengah, ia masih lagi 3. Ia duduk last sekalipun 3 juga. Ia mesti tidak boleh pecah mana-mana. Tapi antara bapa dulu ke, ibu dulu ke, anak yang keempat dulu ke, tidak ada masalah. Janji je duduk sebelah menyebelah. Okay, tu dia syarat. So sebelah menyebelah ni kita ikat. Bila kita ikat, apakah yang berlaku kat sini? Kotak kita dah jadi apa sini? Jadi Kotak satu lah. sini ada jadi satu. So sini akan jadi apa sini? Kotak kita akan tinggal berapa sini? Tinggal 3. Ya tinggal 3. Tinggal 3 apa? Tinggal 4 lah sebab 1 ni dah tinggal 4 lah. Tinggal 4 lah kotak kita. Sebab 3 ni telah kita ikat. Kita ikat kat sini adalah 3P3. Okey, maknanya 3 orang ni ikutlah. Okey, contohnya lah. Okey, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Katakan 3 orang tu duduk sini. Ada apa kak? Okey, ada ibu, ada bapa, ada anak yang keempat. Sebab kita ikat dah dia ni. Bila kita ikat, kotak daripada 6 dah jadi 4. Okey, daripada 6 jadi 4. So, ibu bapa adik adalah 3P3. So, ada berapa kotak ni? Ada 4. 4 kotak ni nak isi dengan berapa anak? Okey, ibu bapa dengan anak yang keempat dah naik. Dah settle dah. Sekarang ni tinggal anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. So, tinggal berapa orang kat sini? Ada 3 orang. Ada berapa tempat kat sini? Ada 4 tempat out. So, kat sini akan jadi 4P3. Okay? Boleh? Sebab satu ni hak besar ni kita ikat dah. Ia mana-mana hidup 3 orang je. So, penyelesaian kat sini adalah 3P3 darab dengan 4P3. Okay, so jawapan dia adalah 144. Okay? Boleh? Boleh ada nak tanya? Cikgu dah Boleh, bukan cikgu. tu dia kena ambil dah dengan ibu bapa dengan anak. Kejap. So siapa tindak ni? Saya. Siapa? Ya saya. Ya Pik. Tu bukan tempat satu tu kena ambil dah dengan ibu bapa dengan anak. Yalah memang satu ni duduk tapi dia duduk sebelah menyebelah. Duduk sini duduk sini tak? Mungkin duduk sini tak? Okey. Mungkin sini adalah anak yang pertama. Sini adalah anak yang kedua. Sini adalah anak yang ketiga. Anak bos tu duduk dengan mak ayah lagi ni. Okey gue faham. Lepas tu awak gerak lagi. Mungkin anak pertama, anak kedua, ibu, bapa dan sebagainya. So sekarang ni tempat dia dah jadi 4 dah sekarang ni. Sebab kita dah ikat dah istokor jadi 1. Ibu, bapa dengan anak bongsu dia mesti duduk sebelah menyebelah. Ataupun duduk secara berturutan. Okey. Kemah Apa, cuba buat dulu. Nanti ulah kaji. Ada nak tanya apa pun, boleh tanya balik lagi. Boleh dah. Sebab soalan terakhir ni kita kena ambil cakna sikit. Ambil cakna sikit. Okey. Okey, kena ambil cakna sikit. Okey, ada apa lagi soalan nak tanya? Boleh Boleh belaka? Boleh. Okey, Syed ada nak tanya, Syed? Tak ada. Tak ada. Mam ada nak tanya, Mam? Ada. Ada nak tanya? Agak. Sekejap. Macam mana nak tanya tu? Enggak ada. Enggak ada, okey. Enggak, okey. Next, soalan yang seterusnya. Okey. Soalan ni bagus sebenarnya cikgu. Okey, bagus sangat soalan ni. Okey, sebenarnya soalan ni tajuk dia apa? Nah, tu je nak tahu tajuk dia apa. Barang kalian. Okey, bagaimana awak tahu soalan ni adalah soalan kebarangkalian?
cari kebarangkalian. Okey, bagus. Kebarangkalian. Okey, salah satu adalah ada pada ayat tersebut ataupun mungkin pengalaman awak buat soalan. Okey, pun boleh. Okey, so kebarangkalian. Okey, so apa syarat dia? Dia menunjukkan apa? Okey, warna merah dengan warna kuning. Yang seterusnya ada label A dengan label B. Okey, kalau awak pernah ingat soalan ni lebih kurang kepada soalan soalan badminton kita tu. Tapi awak kena hati-hati syarat dia. Okey, syarat dia kat sini iaitu dua biji guli dipilih. Apa maksud dua biji guli dipilih? Apa maksud dua biji guli dipilih? Kedua-dua guli itu di label. Okey, kedua-dua guli itu. Ni ada dua kata kunci yang sama. Apa maksud dua biji guli dipilih? Ada nak respon? Ada dua Okey. biji. Ada dua biji, betul. Lagi? Suara siapa tu? Ikue. Okey, Ikhwan. Ada dua biji, betul? Okey. Lepas tu dia syarat yang kedua, huruf yang sama. Huruf yang sama berlainan warna. Apa maksud huruf yang sama berlainan warna? Contoh yang ambil A, dua-dua guli tu A tapi warna merah atau warna merah kuning lah. Merah dengan kuning. Ya. Huruf yang sama. Ya, tengok huruf yang sama. Okey, ni huruf yang sama. Okey, berlainan warna. Okey, nampak tak cikgu nak baca kat mana? Berlainan warna. Warna apa yang kita ada? Warna merah dengan warna kuning. Yellow. Okey, sekarang ni syarat dia mesti serentak. Syarat dia ambil dua biji huruf yang sama tetapi berlainan warna. Okey. So cara kita ada dua kebarangkalian kita nak baca total sama ada 8 dengan 9 ataupun 11 dengan 6. So kalau dia nak okey, huruf yang sama berlainan warna. Satu warna apa? Satu warna merah. Okey, satu lagi adalah warna Kuning. warna kuning. Ifah tahu apa ni, Ifah? Ifah tengok gambar lain lah pula. Okey. So kat sini, okey. Kalau dia baca daripada horizontal ataupun meletang tau. So kita kena baca total dia adalah straight lah. Vertikal ni, tegak. So 4 tambah 2, okey, dengan 6 tambah dengan 5. Betul tak? 4 tambah 2 dapat apa? 6. 6 tambah 5 dapat apa? 11. Okey, so 6 tambah 11 keseluruhan adalah berapa? 17. Nampak? Okey. Ataupun nak baca gini, nak baca gini pun boleh. Ya? Kenapa, Pak? Ya nak huruf sama warna lain tu. Huruf sama warna lain. Dah, kita nak ambil keseluruhan. Kita kena baca dulu keseluruhan. Keseluruhan awak nak ambil kod ni pun boleh. 2 tambah 6, 8. Okey, 4 tambah 9. 4 tambah 5, 9. Okey, awak tambah kat sini, awak akan dapat apa? Awak akan dapat 17 agak. Sebab kita nak keseluruhan. Sebab ia nak warna yang berlainan. Warna yang berlainan ia campur belaka lah. Sebab syarat dia yang pertamanya, yang pertamanya 2 biji. Okey, mesti memenuhi syarat dia. 2 biji guli. Syarat yang kedua iaitu huruf sama. Huruf sama. Okey. Tapi warna sama tak? Warna tak sama. Okey, ia mesti berlaku serentak ni. Dua-dua ni mesti berlaku serentak. 2 biji huruf sama, warna tak sama. Ia mesti berlaku serentak. So kalau berlaku serentak macam ni, kita kena cari keseluruhan dulu. Okey, katakan cikgu ambil huruf A. Okey, huruf A.
Okey, huruf A ni cikgu nak jawab apa? Huruf yang sama. Okey, huruf yang sama. Okey. Merah ada berapa merah? 2 tak? Betul tak? 2 daripada semua sekali berapa? 17. Boleh? 2 daripada semua sekali 17. Okey, tu biji yang pertama. Sekarang ni biji yang kedua. Apabila 17, semua sekali 17, apabila semua diambil, dia akan jadi apa? Dia akan berkurang lah. Dia akan jadi 16. Okey, ini warna apa ni? Ini ada warna merah. Ini warna apa? Ini adalah warna kuning. Kuning tinggal, okey, kuning berapa kuning? Kuning 6. Boleh? Ni kalau cikgu ambil merah dulu. Merah 2, 2 daripada 17. Lepas tu apa yang berlaku pada 6? 6 akan kurang 1. Sebab dia dah ambil dah so 6 akan dapat 6/16. Ni kalau cikgu ambil merah dulu. Tapi bila cikgu ambil kuning dulu. Okay, ambil kuning dulu. Apa yang berlaku pada kuning? Kuning total dia 6 Sekejap ya. Okey, kuning total dia adalah 6. Okey. 6 daripada apa? 17. Bila 6 daripada 17, biji yang kedua diambil. Diambil bermaksud merah akan dapat 2 jadi 16. Okey, boleh? Okey, ini adalah warna merah. Ni cikgu pilih warna merah dulu. Ni cikgu pilih warna kuning dulu. Huruf yang sama. 2 biji Okey, ia mesti berlaku serentak. Okey, huruf yang seterusnya adalah huruf B. Okey, apakah yang berlaku pada huruf B? Kalau cikgu ambil merah dulu. Merah untuk B adalah 4 daripada keseluruhan 17. Okey, apakah yang berlaku pada kuning? Okey, kuning masih lagi dah ambil 5, tapi keseluruhan dia telah berubah menjadi 6 dah. Sebab sebiji telah diambil. Okey, begitu juga kalau cikgu pilih apa? Cikgu pilih kuning dulu. Kalau kuning bermaksud 5 daripada 17 sebab cikgu pilih kuning dulu. Okey, disusuli dengan apa? Okey, kuning disusuli dengan merah. Merah adalah 4 akan jadi 16. Okey. Ada apa-apa nak tanya kat sini? Pening sikit sini. Ada. Okey, terima je dulu. Nanti tengok buku rujukan balik. So, kita ada berapa kebarangkalian? Kita ada 4. 2, 3, 4. Ni huruf A ada 2. Huruf B ada 4. So, kita ada 4 kebarangkalian untuk nak jawab kat sini lah. Okey, bila kita... Ni cikgu buat asing-asing supaya awak nampak Okey, nampak apa? Nampak dia alami 2. 2 biji. Satu lagi huruf yang sama, warna yang tidak sama. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Okey. Lepas tu nak buat mana? Tulislah kat sini. Tulis kat sini. Tulislah sebaris lah. Okey, iaitu 2/17. Okey, darab dengan 6/16. Okey, lepas tu tambah dengan 6/17. Okey, darab dengan 2/16. Okey, tambah dengan 4/17. Darab dengan 5/16. Okey, tambah dengan 5/17. Okey, darab dengan 4/16. Okey, awak selesai semua sekali hot biru ni atas ni. Lepas tu hati-hati tekan kalkulator. Okey, jawapan dia cikgu showkan buat dalam pecahan lah senang. Okey, pecahan. Boleh juga nak buat dalam apa? Dalam perpuluhan. So, kalau perpuluhan, cikgu tekan kalkulator kat sini. So, awak akan dapat 0.2353. Okey. Kalau nak buat dalam ni. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Boleh kan ni? Boleh ke? Ya.
Okey. Tapi kalau rasa susah sangat, jangan tinggal kosong. Sekejap apa lagi? Okey, jangan tinggal kosong Untuk kertas satu jangan tinggal kosong. Ekalah gana-gana. Sekejap apa? Okey, next. Yang seterusnya. Okey. Yang seterusnya. Okey, 14 tajuk dia apa? Indeks. Indeks. Apa maksud indeks? Ifah, apa maksud indeks, Ifah? Dia tambah. Okey, Ifah. Kecilkan 16 tau. Ia macam pemudahkan. Okey. Comel tak rambut cikgu? Okey. Ifah kata permudahkan. Kecil. Kurang tepat lah Ifah. Okey, Ifah nak jawab lagi ke? Orang lain lah. Oh lain. Okey, Najihah. Bagaimana kita nak jawab soalan ni? Samakan asal. Samakan atas. Kurang tepat Untuk nak jawab samakan asas. Hak tu betul. Samakan asas. Kan dengar samakan atas ni. Okey, sorry Okey, samakan asas. So kalau kita tengok untuk indeks guna-guna pun asas dia mesti sama. Kalau tengok 4, tengok 16, tengok 32. Okey, kita ada 4, kita ada 16, kita ada 32. Apa maksud 4 kat sini? 2 kuasa 2/2. Okey, betul. Siapa jawab tu? Cik Kuang Okey, 2 kuasa 2. Apa maksud 16 bang? 2/4. Okey, 2 kuasa 4. Cikgu bakal mana pun jawab lalu. Okey, apa maksud 32 bang? 2/5. Okey, 2 kuasa 5. Okey, 2 kuasa. Sapi tu. Lengah bulu rambut malang. Okey. So, daripada data ni, okey, macam Najihah kata asas untuk indeks mesti gunakan dia punya base dia adalah sama. Asas dia adalah sama. Okey. So, kita tengok 4. Apa maksud 4? Iaitu 2 kuasa 2. Okey, ingat alfa ke A tu? Alfa dia guna alfa. Okey. Jangan guna A tak, soalan guna alfa tu Tengok kita zoom sikit. Soalan dia guna alfa. Bukan A guna. Okey, soalan guna alfa tu alfa. Nampak alfa? Okey, kalau soalan alfa guna alfa lah. Jangan guna A. Okey, kalau soalan tu alfa guna alfa, jangan guna A. Sebab kita nak jawab soalan. Okey. So apa masuk 16 kat sini? Okey, 16 kat sini adalah bermaksud 2 kuasa 4. Okey, 2 kuasa 4 Lepas tu 2A. Okey. Apa masuk 32 kat sini? 2 kuasa 5. 2A. Okey. Disebabkan semua asas dia sama, maka kita boleh tulis sebagai. Bahagi maksud dia apa mas? Bahagi? Tolak. 2/5. Tolak. Okey, 2 alfa. Okey, darab maknanya tambah. Okey, dapat 8 alfa. Tolak dengan 10 alfa. Nampak tak? Okey. Cikgu, dapat mana 10? 5 kali 2 lah. 10. Sebabkan dia bahagi, dia jadi negatif. So, alfa ni bukan A, alfa. Okey. Buat soalan alfa, buat alfa lah. Jangan buat A. Okey, so kat sini akan dapat 2, 10 alfa tolak dengan 10 alfa. Okey. So kat sini awak akan dapat apa? 2 kuasa Kosong. Okey, jangan 2 kuasa kosong. 1. 1. So 2 kuasa kosong adalah 1 kat sini. Okey. Jawapan barang je, jawapan dia gitu je. Tapi langkah kerja dia gini. Bagus betul soalan ni. Okey, bagus soalan ni. Okey, ada nak tanya soalan ni?
Okey, okey. Okey. Beres. Okey. Ikuang dia eh? Ya, ya, ya. Ya, okey. Beres. Okey, next. Soalan yang seterusnya tajuk dia apa? Log. Log. Okey. Soalan ke-15. Okey, soalan yang ke-15. Okey, soalan 15. Payah ke soalan log ni? Payah. Payah. Dah bagaimana? Okey, antara keistimewaan log. Apakah keistimewaan log yang ada pada log? Gana tu. Keistimewaan log, dia boleh tukar asas dia. Betul tak? Chain base eh? Ingat apa yang kita belajar dalam formula ke dalam apa ke, mesti dia ada istimewa dia. Maknanya istimewa dia je awak boleh guna. Okay. So kalau awak baca kat sini, kita nak tukar kepada log apa kat sini? Yang paling senang. Kita ada, kalau kita tengok kebarangkalian kat sini okay, kita ada X, kita ada XY. Lepas tu yang sebelah kanan ni kita ada Y. Lepas tu kita ada XY. Kita nak tukar kepada log apa? Yang memenuhi dua ni. XY lah. XY. Okay, XY. Okay, kita tukar kepada log XY. Boleh? Bukan tukar hak atas ni, tukar hak bawah je. Okay, tukar hak bawah je dulu. Okay, jangan gaduh nak tukar hak atas. Hak atas biar dulu. Okay, so kat sini. Log SY tu. Tukar kepada XY. Sebab XY ada belaka. Hak ni pun ada XY, hak ni pun ada XY. Sebab kalau jadi apa? Nak buat ia jadi sebaris. Bukan. Kita nak kecil je dulu. Okey. Okey, tengok Fah boleh Fah? Boleh. 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 Ada je nak tukar rambut ego tak? Okey. Katakan yang belah kiri ni cikgu tukar kepada log XY. Tengok log XY dengan XY. Kalau XY dengan XY dapat satu sini tak? Okey, so hak bawah sekali adalah log XY X. Okey. Okey, siapa kat sini boleh faham ke? Sekejap aku, buat apa tukar log SY tu? Guna tu ayat. Buat apa kena tukar log SY? Tadi cikgu buat dah ni. Mula-mula cikgu list tak? Nampak tak? Mula-mula cikgu list kepada apa? X. Ni X. Nampak tak X? Apa? Lepas tu XY. Jumpa tak XY? Jumpa. Lepas tu apa? Y. Okey. Lepas tu XY lah. Ni XY lah. Okey. Sekarang ni cikgu nak pilih hak mana yang terbaik? Terbaik untuk benda? Terbaik nak tukar. Kalau cikgu tukar log X, memang semua sekali ada X. Tapi ni yang masalahnya ada Y. Kalau cikgu tukar kepada log Y, boleh buat Y saja tapi masalahnya ada X. Masalah cikgu adalah sini. Sini ada X. Sini adalah Y. Tahu tak? Okey go. Okey boleh. Tapi kalau cikgu tukar, boleh Kalau cikgu tukar XY, boleh maknanya hak ni pun ada, hak ni pun ada. Maknanya ada dua benda dok settle lagi. Tapi tak apalah sebab dia duduk dalam yang sama. Boleh Okey. Boleh. Okey, so kat sini akan dapat 2. Okey, log XY bahagi dengan log XY. Okey, tambah dengan 3. Okey, awak atas tu awak jangan usik lagi, usik yang log tu. Okey, apakah yang berlaku bila integer dia sama dengan base dia? Dia akan dapat satu tu tak? 1. So kat sini akan dapat 1 per log XY.
X. Okey, so tambah dengan 2 okey, iaitu 1 per log X, Y, Y. Okey, tambah dengan 3, 5X. Okey, sampai sini faham? Faham. Faham? Ada apa-apa nak tanya? Sofia ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak dengar Sofia. Benda apa Sofia? Yang lain boleh, cikgu tak boleh nak scroll lagi, nak tanya, nak cari apa yang ada dah ni. Tak ada. Tak ada. Syah boleh Syah? Syed boleh Syed? Boleh. Syah ada suara ya. Okey. So ingat yang bawah sekali ni bila pecahan, duduk dalam pecahan, okey konsep dia, cara trik dia lah. Okey, hak bawah sekali ni buat naik atas. Bawah sekali bila pecahan dalam pecahan. Bawah pecahan ni buat naik atas. Okey. So akan dapat apa sini? Akan dapat 2 log XY. X. Okey, sini pun akan dapat 2 log XY, Y. Tambah dengan apa? Tambah dengan 3 sama dengan 5X. Okay. Boleh? Apa maksud tambah? Apa maksud tambah? Dia darat juga. Darat. Okay. So cikgu ambil, buat naik dulu 2 ni naik atas ni. Okay. Antara kelebihan log dia ada kuasa. Okay. Iaitu X kuasa 2. Okay. Cikgu buat sesa dulu supaya awak nampak. Log XY. Y kuasa 2. Okey, tambah dengan 3 sama dengan 5X. Okey, Syafiq kata kalau tambah maksud dia darat. Boleh, bila darat dia akan dapat apa? Log XY. Okey, X kuasa 2, Y kuasa 2, tambah dengan 3 sama dengan 5X. Okey, nampak kat sini? Okey, operasi apa sini? Operasi tambah kat sini. Okey. Operasi tambah kat situ. Bila tambah dia akan jadi darat. Boleh? Boleh. Boleh. Ada apa nak tanya? Tiada. Tiada. Okey, bagus. Okey, so seterusnya apa yang perlu kita kena buat? Okey. Hapuskan, tak boleh hapuskan lagi ni. Sebab 2 lah. So 2 ni boleh duduk kat depan. So dia akan dapat apa? 2 log XY. Sebab 2 ni akan naik atas akan jadi kuasa 2. Okey, so XY kat sini. Okey, cikgu buat sesa tu. Okey, siapa dapat hapuskan dengan congok pun boleh, tidak ada masalah. Okey, so integer dia sama dengan asal dia, so akan dapat 1 kat sini, tak? Okey, 3 sama dengan 5X. Okey, so 5 sama dengan 5X. Jawapan dia barang je, jawapan dia adalah 1. Okey, jawapan dia adalah 1. Okey, jawapan dia adalah 1. Jawapan barang je tapi ialah langkah kerja. Sebab bila melibatkan pecahan, dia jadi keliru lah sikit. Okey. Ingat bila soalan tu melibatkan pecahan, apakah yang perlu awak kena buat? Awak kena hati-hati, buat satu-satu. Okey. Okey, tapi rasa kalau boleh sikit yang mana awak nak sikit, awak sikit je lah. Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, alright. Okey, soalan yang terakhir boleh tak ni hari ni? Nanti kita sambung balik dalam kelas kita.
Soalan 16, soalan terakhir. Sebab 9.30 dah ni. Boleh Ke tak puas lagi jawab Okey, nanti jawapan cikgu upload lah dalam grup awak. Sekejap lain tak comel. Wik, boleh Wik? Soalan lah ni Wik. Soalan ni. Boleh Okey, tengok. Okey, tengok Okey, dia bagi apa kat sini? Dia bagi 12, sini pun 12. Okey. So diberi bahawa panjang lengkuk ni, lengkuk kat atas ni, A kepada B. Okey, A kepada B adalah apa? 4 pi. Okey, lengkuk ni. Okey, 4 pi. Okey, apakah yang awak kena faham? Yang pertamanya untuk nak jawab, kaedah jawab antaranya awak kena tahu tajuk. Tajuk apa kat sini? Sukatan membulat. Okey, sukatan membulat. Okey, membulat. Nanti awak tengoklah refer kepada formula kat depan. Antara sukatan membulat yang ada formula adalah X sama dengan arc theta. Okey. Yang keduanya dia ada luas tau. A sama dengan 1/2 arc kuasa 2 theta. Arc bermaksud jari lah. Radius. Okey. Boleh? Okey, ni maklumat yang diberi. Okey, cikgu nak tanya. Okey. Dulu awak Tapi belajar. theta tu kena dalam radian juga. Dah tengok soalan ni juga. Okay. Tapi kalau nak guna formula ni, mesti dalam radian. Boleh? Boleh. Contohnya kalau soalan A, dia kata apa? Sudut AOB. Ia kata begitu je. Okey, awak boleh jawab dalam degree lah untuk soalan A. Tapi soalan ni bersyarat. Tapi soalan A ni dia ada syarat. Syaratnya adalah dalam radian. Maknanya cara lain tak boleh lah. Radian je boleh. Tu. Okey, dulu awak belajar. Betul tak awak belajar dulu? Okey, awak belajar membina. Okey, cikgu nak gambar membina ni tau. Bila awak ambil jaka lokeh, letak tengah, awak garis gini tau. Awak garis gini betul. Okey, bila awak garis gitu, cikgu nak ambil pen lain. Okey, dulu awak belajar Bila awak garis gitu, awak akan dapat ni. Betul tak? Yang mana jari dia sama tak? Betul tak? Bila jari sama, okey, dia kat sini, sebenarnya dia dah jadi sama dah dengan jari kat sini. Okey. Maka sudut dalam ni adalah 60. 60 lah. Ni apa yang awak belajar guna compasses ataupun jaka lokeh dulu, nak lokeh dulu. Okey, begitu dia guna soalan ni. Tapi soalan ni dia ambil semua sekali. Dia ambil separuh je. Okey, so kalau sini 12, sini berapa sini? 12 lah. Okey, so sudut dalaman ni berapa? 160 setiap tu. Jumlah dia 180 tapi setiap sudut kat sini adalah 60 sahaja. Sebab soalan ni dia ambil separuh. Dulu kita belajar nak membina ni nak membina segitiga dalam bulatan dulu. Tapi sebenarnya dia adalah 60. Sini pun 60. Okey, sini pun 60. Okey. Okey, baru kita boleh jawab soalan. Dia kata nak apa? Nak A, sini A. O, lepas tu ada B. So sudut kat sini lah, sudut 60 lah. Okey, kita ada sudut AOB, okey, sama dengan 60. Tapi kehendak soalan dia ada syarat. Syarat dia apa? Dalam apa? Radian. Okey. Dalam radian. Okey, iaitu awak akan dapat
AOB okey sama dengan 60 bahagi dengan 180 darab dengan pi. So awak akan dapatlah kat sini pi per 3. Okey, ni cara yang pertama. Okey, cara yang pertama. Okey, iaitu sudut AOB. Okey, ni cara yang pertama. Kau dah tekan cikgu, dah tekan pi dalam kalkulator. Tak boleh. Sebab ingat dalam radian. Ingat dalam radian. Boleh tak? Okey. Ke Syafiq tak faham mana? Dah kan dalam kalkulator ada pi kan? Boleh. Boleh tekan pi situ. Boleh tekan pi mana? Pi calculator? Saya dapat 1.047 radian. Boleh. Ingatkan pi mana? Boleh. Dia ada Okey. dua. Nanti cikgu tunjuk untuk kaedah yang kedua. Okey, ni kaedah yang kedua dia guna perkataan panjang lengkup AB. Pun boleh. Okey, iaitu 4 pi lah. Okey, so kita dah belajar panjang lengkup. Okey, iaitu S sama dengan R theta. Okey. So S dapat berapa adik? S diberi adalah 4 pi. Okey, jari berapa? 12 theta. Okey. So theta kat sini bersamaan dengan 4 pi bahagi dengan 12. Okey, so dapat pi per dengan 3. Okey, nak lebih baik awak jawablah dah bentuk gini. Sudut AOB. Sebab soalan nak AOB bukan theta. Soalan nak AOB. Baiknya awak kabullah AOB lah. So sama dengan 4 per 3. Okey, lepas tu Syafiq kata, cikgu saya tekan kalkulator. Okey, boleh, tidak ada masalah. Kalau tekan, ambil kalkulator semua sekali. Sekejap bahagi dengan 3. Bik dapat berapa Bik? 1.047. Okey, 47 betul. Okey. Tapi bila ada 1.047, belakang dia mesti ada perkataan apa? Mesti ada RAD. RAD. Kalau pi per 3 tak perlu ada RAD. Tapi kalau bagusnya tulis RAD lah. Tulis RAD lah senang. Radian. Okey. Okey. Oh ni dalam sebutan pi. Oh ni dalam sebutan nombor. Boleh belaka Bik? Boleh. Tidak ada masalah. Diterima belaka. Okey, so yang seterusnya adalah kuasaan berloret. Okey, kuasaan berloret kita dah tahu dah sudut tadi, sudut 60, betul tak? Okey, sudut 60. Cikgu suka guna formula ni. Okey, cikgu guna. Tapi aku nak hafal formula ni sebab tidak diberi dalam peperiksaan. Formula dia adalah 1/2 R kuasa 2. Okey. Apa dia? Theta tolak dengan sin 60. Sin theta. Okey, ingat theta ni adalah dalam radian. Untuk sin ni adalah dalam apa? Degree. Ataupun dalam darjah. Okey, untuk formula ni hafal sebab tidak diberi dalam peperiksaan. Okey, biasanya orang akan tanya, cikgu bila nak guna formula ni? Syarat untuk guna formula ni, okey, mesti temperan ni, straight line ni mesti menyentuh pada jari. Ni. Yang straight line ni mesti menyentuh jari. Okey, kalau soalan tu dia begini, tak menyentuh jari. Okey, jangan guna formula tu. Okey, syarat dia mesti menyentuh jari. Okey, dia sentuh jari ni. Jari ni dengan jari ni. Okey, hak ni tak boleh gunalah ni. Hak ni boleh guna. Okey, untuk formula ni. Dia mesti menyentuh jari. So, bermaksud 1/2. Jari berapa jari? 12 12 kuasa 2. Okey, lepas tu awak tekanlah kalkulator iaitu pi per dengan T 3 tolak dengan sin 60. Okey. Okey, so dapat kat sini. Ni luas area. Okey, so luas sama dengan 13.044. Okey.
Boleh, Bek? Boleh ke? Sekejap, cikgu nak check kalau awak guna cara Okey, kalau jawapan Syafiq, kalau Syafiq ambil, okey ni awak Syafiq Katakan Syafiq ambil, cikgu guna warna merah lah senang. Nak beza semua. Okey, Syafiq, kalau Syafiq dia akan dapat apa kat sini? Okey, area Syafiq akan dapat 1/2, 12/2. Sini Syafiq dah akan ambil 5/3. Syafiq akan ambil 1.047. Betul tak? Oh. Lain kali sikit je lah. Okey, so jawapan Syafiq akan dapat 50 darab 12/2. So Syafiq akan dapat apa, Bik? 13.032. 13.03. Okey. Syafiq akan dapat gini lah. Okey. Boleh diterima. Okey, boleh diterima. So, kalau cara Syafiq, dia akan dapat 13.03. Sebab apa? Sebab Syafiq ambil daripada 1.047. Okey. Kalau ambil daripada 1.047, kalau ambil 5/3, tu hang ni. Kalau orang tanya, cikgu, hak mana lagi baik? Cikgu suka hak warna biru ni lah. Ambil daripada bentuk pi. Okey, sebab nilai perpuluhan dia ni berterusan. Last kali ni lah, jawapan terbaik. Ni boleh juga, Wei. Okay? Okey. Okey, ni betul juga ni. Okey, ni betul. Ni betul sekiranya pi dia adalah, theta dia adalah 1.047. Okey, ni sekiranya dia punya sudut dia adalah pi/3. Okey, itu sajalah. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum bersurah? Tak. Okey dah, nanti cikgu akan post dalam grup untuk soalan ni. Untuk next class kita akan sambung lagi lah. Soalan yang ke-17 sampailah soalan yang ke-25. Okay. So cikgu harap buat dulu soalan ni, nanti kita akan bincang balik. Okey, kalau cikgu ada masa. Okey, boleh? Boleh tak Boleh ke? Boleh ke? Okey, sampai kat ni sajalah pada pagi ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih cikgu. Ya. Right, go. Ya.